Hai, Assalamualaikum. Khabar semua sihat ke? Cikgu harap semua sihat. And semoga kita dapat jalani PGPI dengan baik, happy dan paling penting sekali jangan stres-stres sikit. Kita tak lama dah nak buka sekolah, sabar sikit lagi. Semoga COVID-19 ni cepat-cepat lah tak ada kan supaya kita boleh bersekolah macam biasa. Okay, baiklah. So untuk hari ni cikgu masih lagi dalam bab subtopik 2.3 iaitu ungkapan algebra dan hukum operasi asas aritmetik. Kalau sebelum ni kita dah belajar penambahan dan penolakan ungkapan algebra. So untuk hari ini hukum operasi asas aritmetik seterusnya yang akan kita belajar adalah pendaraban dan pembahagian ungkapan algebra. Okey. Jadi untuk hari ini kita akan standard pembelajaran yang akan belajar capai adalah melaksanakan pendaraban dan pembahagian ungkapan algebra yang melibatkan kembangan dan pemfaktoran. Dan hasil pembelajaran di akhir pembelajaran ini pelajar berupaya menjawab satu daripada 3 soalan berkaitan pendaraban dan pembahagian ungkapan algebra. Jadi cikgu nak kamu fokus dengar baik-baik penerangan cikgu sebab nanti cikgu akan bagi kuis. Kamu jawab kuis tu. Kalau kamu berjaya jawab satu sekurang-kurangnya daripada 3 soalan yang diberi dekat kuis tu, maksudnya kamu dah faham sikit-sikit. Okay? Maksudnya hasil pembelajaran untuk hari ini tercapai lah. Okay, so sebelum cikgu mulakan dengan pendaraban dan pembahagian ungkapan algebra yang melibatkan pemfaktoran dan kembangan, cikgu nak imbas kembali apa yang kamu dah belajar pendaraban dan pembahagian ungkapan algebra waktu di tingkatan 1. Kamu dah belajar di bab 5, tajuk topik ungkapan algebra. Kamu dah belajar ni pendaraban dan pembahagian ungkapan algebra. Cumanya yang tu tak melibatkan pemfaktoran dan kembangan. Yang ni melibatkan pemfaktoran dan kembangan. Okay, so cikgu naikkan kembali. Okay, kita tengok contoh pertama ni. M per Mn. M per Mn. Kalau kita nak permudahkan M sebutan ni, yang perlu kita buat pertama sekali kita tahu ni kamu dah belajar masa form 1 M lah kan, per Mn ni sama dengan M darab N. Jadi kita boleh mansuhkan atau kita boleh potong sebutan yang sama, sebutan yang sepunya. Kalau kat sini M, kat sini ke atas ada M, kat bawah pun ada M, jadi kita boleh potong. M bahagi M akan dapat 1, maka yang tinggal adalah 1 per N. Okay. Ni yang kamu dah belajar waktu form 1 ya. Ingat balik, cuba ingat balik, refresh balik. Okay. Kemudian contoh kedua, 2S kuasa 2 per 8SP. Okay. 2S kuasa 2 per 8SP ni adalah sama dengan 2 darab S darab S. S kuasa 2 ni S darab S kan. Okay. Kemudian 8SP, 8 darab S darab P. Okay. So kita tengoklah sebutan yang kita boleh pemudahkan. 2 dengan 8 ni boleh pemudahkan kan. Sebab ada dalam sifir 2. So 2 bahagi 2 akan dapat 1. 8 bahagi 2, 4. Jadi apa lagi yang kita boleh pemudahkan? S ni kan. So S kita boleh pemudahkan. Akan dapat 1. Maka yang tinggal adalah 1 darab S sama dengan S. 4 darab 1 darab P sama dengan 4P. Okay. Next. Okay, ini adalah ungkapan yang kamu kena ingat, yang kamu dah belajar dekat subtopik sebelum ni. Ungkapan ni kalau kamu jumpa ungkapan A kuasa 2 tambah 2AB tambah B kuasa 2, kamu boleh faktorkan ungkapan ni dengan cara ni A tambah B kuasa 2. Bracket A tambah B, tutup bracket kuasa 2. Okay. Kalau jumpa sebutan A kuasa 2 tolak 2A, B tolak, yang tambah kan, tolak 2AB tambah B kuasa 2, kamu boleh faktorkan ungkapan ni dengan ya, bracket A tolak B, tutup bracket kuasa 2. Okay.
Kemudian last sekali, yang ni adalah apa ni? Ni adalah beza antara dua sebutan kuasa 2 sempurna. So, A kuasa 2 tolak B kuasa 2. A kuasa 2 ni adalah sebutan kuasa 2 sempurna. B kuasa 2 pun adalah sebutan kuasa 2 sempurna. Tolak. Bila kedua-dua sebutan ni kita tolakkan, kita boleh faktorkan dia dengan cara ni lah. A tambah B darab A tolak B. Okay. Ini yang kamu dah belajar. Refresh balik. Cuba ingat balik. Okay. So, untuk hari ni, kita punya kandungan utama hari ni adalah pendaraban dan pembahagian ungkapan algebra contoh 1, permudahkan 6A tambah 15 per 12. Pertama sekali kita kena tengok ada sebutan yang diberi ni boleh difaktorkan atau tak. Kita tengok 6A tambah 15 boleh difaktorkan atau tak? Boleh kan? Sebab 6 dengan 15 ni ada dalam sifar 3 kan, ada faktor sepunya. So kita boleh kita boleh faktorkan dia. Apa mudah ya, kita boleh faktorkan dia sebab 6 dengan 15 ni ada 6A tambah 15 ni ada faktor sepunya. Sebab nak cari faktor sepunya. Kalau sebutan macam ni, ungkapan macam ni kita boleh faktorkan menggunakan FSTB. Ingat lagi tak bentuk-bentuk macam mana nak faktorkan guna apa tu? Kalau tak ingat, refresh sekarang. Okay. So, 6A tambah 15, faktorkan menggunakan FSTB. Kita akan dapat 6A tambah 15. 6 dengan 15 ada dalam sifar 3. Jadi, cikgu bahagikan dengan 3. Okay. Menggunakan FSTB ni, kita guna pembahagian berulang. So, 6A tambah 15 cikgu bahagikan dengan 3, maka cikgu akan dapat 2A tambah 5. Ada lagi tak yang kita boleh faktorkan? Ada lagi tak faktor sepunya dekat 2A tambah 5 ni? Dah tak ada kan? Jadi, kita tahulah FSTB ni adalah 3 dan faktor untuk 6A tambah 15 adalah 3 darab 2A tambah 5 per 12. Okay. So, 3 dengan 12 ni kita boleh permudahkan. Sebab 3 dengan 12 ni ada dalam satu sifar. Itu sifar 3. Okay, sifar 3. 3, 1, 3 bagi 3, 1, 12 bagi 3, 4. Maka dapatlah jawapannya 2A tambah 5 per 4. Okay, senang kan yang ni? Kalau senang, kita teruskan dengan contoh kedua. Kalau tak faham lagi, tak apa. Nanti akan faham. Okay. Kemudian contoh kedua, pemudahkan H per K tolak 2 darab Y per H tambah 3. Okay. Macam biasa, kita tengok ada tak sebutan yang kita boleh faktorkan. H tak ada. K tolak 2 pun tak ada. Y pun tak ada. H tambah 3 pun tak ada. Jadi, kalau tak ada sebutan yang kita boleh faktorkan, maka kita boleh buat pendaraban macam biasa. Pengangka kita darabkan dengan pengangka, penyebut kita darabkan dengan penyebut. Pengangka tu yang mana ni? Yang kat atas ni. So darablah H atas darab atas, bawah darab bawah. H darab Y, K tolak 2 darab H tambah 3. Okay. Darabkan pengangka dengan pengangka, penyebut dengan penyebut. So, dapatlah jawapan HY per K tolak 2 darab H tambah 3. Okay, boleh? Senangkan yang ni? Bagus. Teruskan dengan soalan yang nombor. Soalan contoh ketiga. Permudahkan C kuasa 2 tolak 9 per 2C tambah 6. Okey, kita tengok ungkapan algebra yang diberi. C kuasa 2 tolak 9 per 2C tambah 6. Kita tengok, boleh faktorkan atau tak? Sebutan yang diberi ni. C kuasa 2 tolak 9 boleh faktorkan atau tak? Boleh kan? 2C tambah 6 pun kita boleh faktorkan.
Kan? C kuasa 2 tolak 9 ni kita boleh faktorkan dengan menggunakan beza antara dua sebutan kuasa 2 sempurna. Sebab C kuasa 2 ni adalah sebutan kuasa 2 sempurna. 9 adalah nombor kuasa 2 sempurna. 9 adalah punca kuasa bagi punca kuasa 2 bagi 3. 3 kuasa 2 sama dengan 9 kan. Okay, kemudian 2C tambah 6 ni kita boleh faktorkan menggunakan FSTB. Jadi bila kita faktorkan kita akan dapat C kuasa 2 tolak 3 kuasa 2 per 2 darab C tambah 3. Kemudian ingat tak tadi ni, bila kita tengok ada sebutan A kuasa 2 tolak B kuasa 2, maka kita boleh faktorkan dia A tambah B darab A tolak B. Yang ni C kuasa 2 tolak 3 kuasa 2, maka kita boleh faktorkan dia dengan C tambah 3 darab C tolak 3. Okay. So bila dah faktorkan, okey, kita tengok sebutan atas dengan bawah ni ada tak yang sama yang kita boleh permudahkan, yang kita boleh mansuhkan? Ada kan? C tambah 3. Kat atas ada C tambah 3, dekat bawah pun ada C tambah 3. Jadi kita boleh mansuhkan dia ke tinggal 1. Jadi yang tinggal adalah C tolak 3 bahagi 2. Okey, boleh? Okey, senang kan? Senang. Okey. Kemudian contoh keempat, contoh last sekali, permudahkan. 5A per A tambah 2B bahagi 2AB per 3A tambah 6B. Okey, so kita kalau tadi darab kan? Yang contoh 3 ni darab. Contoh 4 ni bahagi. Okay, sebab kita nak buat pendaraban dan pembahagian. Tapi macam mana nak bahagi ni? Susah lah kan? Susah kan kalau nampak simbol bahagi kat sini? Macam nak buat ni? Ingat lagi tak kamu pernah belajar sebelum ni? Ni tingkatan 1. Kalau bahagi ni kita boleh tukarkan jadi operasi darab. Ni bahagi kan? Tapi kita boleh tukarkan jadi operasi darab. Tapi bila kita tukarkan operasi darab, apa jadi? Kedudukan selepas simbol bahagi ni akan berubah. Yang duduk bawah naik atas, yang duduk atas turun bawah. Okey, kita tengok yang ni. 1 per X bahagi 1 per X. Kalau kita nak tukarkan operasi ni jadi darab, so kita boleh buat 1 per X darab. Terbalikkan dia. Kalau tadi 1 per X, ni kita terbalikkan dia jadi X per 1. Maka kita boleh potong sebutan yang sama ni, X dengan X ni, maka tinggallah 1. Okey. Sama juga 3 per 4 bahagi 5 per 4. Kita nak tukar jadi operasi darab. Jadi 3 per 4, yang depan ni jangan ubah. Yang belakang simbol bahagi sahaja kita ubah kedudukan. Ingat tu. Belakang sahaja, depan jangan ubah. Okey. 3 per 4 darab. Bila kita ubah kedudukan akan jadi darab 4 per 5. Okey, jadi 4 ni kita boleh potong, kita boleh mansuhkan dia. 4 potong-potong akan tinggal 3 per 5. Okey. Sama juga dengan soalan ni. Tapi sebelum tu macam mana nak tahu kita nak tukar simbol? Tapi selalu kalau darab, kalau bahagi memang kita tukar simbol darab. Sebab kalau kamu nak bahagikan ni susah lah kan? Okey, tak apa. Untuk soalan ni, 5A per A tambah 2B bahagi 2AB per 3A tambah 6B. So, kita 5A per A tambah 2B ni kekalkan, jangan ubah. Ingat, yang depan jangan ubah. Kemudian tukar simbol darab, tukar kedudukan. Yang bawah naik atas, yang atas turun bawah. So, jadi 3A tambah 6B per 2AB.
So, teruskan dengan langkah macam biasa. Kita tengok boleh tak kita fakturkan, ada tak sebutan ataupun ungkapan yang kita boleh fakturkan. 5A dah tak boleh fakturkan. A tambah 2B pun dah tak boleh. 3A tambah 6B boleh fakturkan tak? Betul, boleh. Kita boleh fakturkan 3A tambah 6B. 3A tambah 6B ni kita fakturkan. Kalau tak mahir boleh fakturkan guna FSGB. Kalau dah mahir, boleh je nampak terus kan. 3 dengan 6 ni ada dalam sifir 3. Maka kita keluarkan 3. Bila kita keluarkan 3, yang tinggal kat dalam adalah A tambah 2B. Nanti bila kamu kembangkan, dapat balik yang ni. Okay. Kalau tak mahir tak apa. Boleh gunakan FSGB. Okay. Kemudian per 2AB dah tak boleh fakturkan. Biarkan dia. Kemudian kita tengok. Ada tak sebutan sama yang kita boleh mansuhkan? Ataupun ungkapan sama yang kita boleh mansuhkan? Ada kan? Yang dekat sini, dekat bawah ni ada A tambah 2B. Dekat sini pun ada A tambah 2B. Jadi kita boleh mansuhkan dia. Jadi 1, 1. Ada lagi tak? Ada lagi 1 iaitu ni A. Yang ni pun ada A. So kita boleh mansuhkan dia A 1, 1. Maka yang tinggal adalah 5 darab 3 per 2B. Jadi jawapannya adalah 15 per 2. Okey. Boleh? Okay, cikgu harap semua okey. Kalau tak okey, boleh tanya cikgu dekat WhatsApp. Okey. Jadi itu saja. Cikgu akan bagi link quizzes ni dekat group. Kemudian homework. Sebelum tu, ni untuk rumusan cikgu nak kamu isi dalam Padlet ni. Cikgu dah tulis apa yang kamu perlu isi. Isi je. Apa yang kamu belajar hari ni. Cikgu dah tulis. Nanti kamu tengok balik. Isi dalam Padlet ni. Sebelum cikgu tamatkan video ni, cikgu nak cikgu nak buat kesimpulan sikit untuk tajuk kita ni. Apa pendaraban dan pembahagian ungkapan algebra. Apa yang perlu kamu tekankan adalah pertama, kamu kena ingat pendaraban tu kita tengok ada tak kita tengok ada tak ungkapan yang boleh difakturkan. Kalau ada yang boleh difakturkan, kita fakturkan dulu ungkapan tu, kemudian barulah kita teruskan dengan langkah-langkah seterusnya. Kalau ada ungkapan sama, atas dengan bawah, boleh mansuhkan ataupun boleh potong. Kalau tepi tak boleh potong, ingat atas dengan bawah je boleh potong. Macam ni kan? Atas, bawah ada sebutan yang sama, ada ungkapan yang sama, kita boleh potong. Ni pun atas, bawah ada sebutan yang sama, kita boleh potong, mansuhkan dia. Kemudian kamu kena ingat baik. Kalau kamu tak mahir lagi nak memfaktur, nak terus fakturkan tadi kan, kamu ingat baliklah yang kamu dah belajar. Guna FSTB, guna beza antara dua sebutan kuasa dua sempurna, guna pendaraban silang, guna lagi faktor sempurna dalam 4 sebutan algebra. Jadi kamu kena ingat balik tu. Kalau tak mahir lagi boleh guna step tu. Nanti kalau buat homework, letak je dekat tepi tu jalan kira untuk cari faktor sempurna. Jadi itu saja untuk hari ini. Kerja sekolah ni pun cikgu akan masukkan dalam grup WhatsApp. So itu saja. Terima kasih.